أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أبان العباد منهج تربية في القرآن المجيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله بإصلاح وتأليف، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, jutaan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kita ruang dan peluang kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam yang mulia ini. Dan insya-Allah kita akan teruskan perbincangan kita dalam bab muamalat daripada kitab Fiqh Haji. Ini kita sampai ke tajuk al-iqalah. Al-iqalah. Jadi apakah itu al-iqalah? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana al-ulumi fi daril amin. Al-iqalatu fil lughati ma'naha ar-raf'. Al-iqalah dia sudut bahasa maksudnya menghilangkan. Ar-raf'u ni ada banyak maksud. Antara maksudnya mengangkat dan maksud yang lain menghilangkan. Sebab tu kalau kita baca niat wuduk, kita baca nawaitu rafa'al hadasi. Betul tak? Jadi kebanyakan terjemah sahaja aku mengangkat hadas. Apa maksud angkat hadas, tuan-tuan? Hadas tu kita angkat. Tapi maksud tadi sebenarnya terjemahan tu kurang tepat. Terjemahan yang lebih tepat, raf'u kat situ, sahaja aku menghilangkan hadas. Itu terjemahan yang lebih tepat. Lebih tepat ya. Mengangkat ni masih perlu pada pentakwilan. Kalau menghilangkan hadas boleh difahami secara langsung. Jadi al-iqalah dia sudut bahasa maksudnya menghilangkan. Dia sudut istilah fuqaha tawafuqul muta'aqidaini ala raf'il aqdil qabili lil fashi bihiya. Al-iqalah dia sudut istilah fuqaha yang kita nak guna ni apa? Dalam masalah fiqh ni maksudnya apa? Kesepakatan antara dua orang yang berakad. Orang yang membeli dan orang yang menjual. Orang yang menyewakan rumah dan orang yang menyewa. Pekerja dan tuan kedai. Jadi kesepakatan antara dua orang yang berakad ala rafil aqdi, untuk menghilangkan akad, atau dengan makna yang lebih mudah, untuk membatalkan akad. Jadi ada akad yang boleh dibatalkan. Akad apa? Al-qabili li fashi. Akad yang boleh difasahkan bi khiyar. Akad yang boleh dipisahkan dengan pilihan. Akad yang hukumnya harus. Jadi bukan semua akad boleh dibatalkan. Jadi daripada kita takrif ni, kita tahu yang pertama, akad ni mestilah akad yang lazimah. Akad yang lazimah. Akad lazimah maksud apa? Akad yang kalau kita nak batalkan perlu persetujuan daripada kedua-dua pihak. Akad yang kalau kita nak batalkan perlu persetujuan daripada kedua-dua pihak. Dalam fiqh muamalat, akad ni terbagi pada dua. Yang pertama akad lazimah, yang kedua akad ghairul lazimah, atau nama lainnya adalah akad jaizah. Akad lazimah adalah akad yang memerlukan kesepakatan daripada kedua-dua pihak untuk batalkan akad. Maksudnya kalau salah seorang tak setuju, tak boleh batalkan akad. Adapun akad jaizah atau akad ghairul lazimah adalah akad yang boleh dibatalkan
tanpa persetujuan kedua-dua pihak. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya dalam bahasa Melayu dia apa ya? Kalau kita tawarkan pada orang, kita tawar kepada orang, siapa jumpa kucing saya, kita bagi gambar, saya akan bagi RM10,000. Siapa jumpa kucing saya dan pulangkan dalam keadaan selamat, saya akan bagi RM10,000. Jadi ada orang datang, dia kata saya setuju. Saya setuju. Saya nak buat kerja ni, saya akan cek kucing. Jadi akad tu adalah akad gharul lazimah atau akad jaizah, akad harus. Maksudnya apa? Kalau orang yang nak cari tu tiba-tiba tak jadi cari, tak mengapa. Dia kata saya nak cancel lah, saya tak ada cari lah, tidak mengapa. Tanpa, walaupun orang tu ambil kucing tak setuju. Dah, itu kan kata nak cek kucing saya, kena cek sampai jumpa. Dia kata saya tak harap dah, sebulan dah tak jumpa. Saya tak naklah kerja, saya tolak. Boleh dah? Boleh. Sebab akadnya hukumnya harus. Sama juga kalau tuan punya kucing nak batalkan akad. Dia kata dah saya tutup, saya tak nak dah. Saya tutup, saya batalkan. Tak jadi nak tawar, nak bagi RM10,000 kepada orang yang jumpa kucing saya. Tapi dengan syarat ketika itu kucingnya belum dijumpai. Kalau orang jumpa kucing, bagi dia tiba-tiba batal akad, tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Sebab pekerjaan itu telah dilakukan. Tapi kalau kucing tersebut belum dijumpai lagi, dia rasa macam, dia pertimbangkan, rasa macam rugi je. Baik bila kucing baru, memanglah sayang, tapi macam rugi je. Baik bila kucing baru. Jadi dia ambil keputusan untuk tarik balik tawaran tadi. Tidak mengapa, walaupun orang yang tengah mencari tak setuju. Saya ni kan kata itu saya cari, saya dah jumpa banyak bukti dah, hampir-hampir dah jumpa kucing ni, tapi tak jumpa lagi. Walaupun tak setuju, maka tuan punya kucing tadi berhak untuk membatalkan akad tersebut. Bila kedua-dua pihak boleh membatalkan akad tersebut, tak ada isu iqalah. Sebab iqalah ni mestilah akad yang kita nak batalkan tu mesti persetujuan daripada kedua-dua pihak. Jadi akad-akad seperti itu tidak termasuk dalam iqalah. Apa contoh akad-akad yang lazim ni? Apa contoh akad-akad lazim yang mesti ada persetujuan daripada kedua pihak baru dibatalkan? Contohnya sewa tuan-tuan. Sewa. Kita sewa rumah, setuju. Tanda tangan kontrak 2 tahun. Cukup 3 bulan sewa, tiba-tiba Allah lapangkan rezeki kita. Allah mudahkan kita dapat beli sebuah rumah. Jadi kita tak nak sewa dah. Sedangkan akad tadi 2 tahun. Boleh tak kita batalkan? Boleh. Tapi dengan syarat tuan punya rumah mesti setuju. Kalau tuan punya rumah tak setuju, kita tak boleh batalkan. Tuan punya rumah boleh takkan syarat. Saya ni nak cari nyewa susah. Awak nak keluar tiba. Jadi kalau awak nak keluar bulan ni juga, awak kena bayar 2 bulan sewa. Awak kena bayar 3 bulan sewa. Contohnya, baru boleh batalkan akad. Dia berhak melakukan perkara tersebut kerana akad tadi adalah akad lazim. Dan musannif dalam takrif tadi mengatakan yang menerima fasah, yang boleh difasahkan, boleh dipisahkan, boleh difasahkan. Jadi ada akad yang tidak boleh difasahkan, melainkan ada sebab. Contoh apa? Contoh seperti ni, nikah. Jadi nikah tak boleh iqalah, tak boleh ya. Okey.
Apa hukumnya? Iqalah ni disyariatkan, bahkan hukumnya sunat. Sebab apa hukumnya sunat? Bukan wajib ya. Kita boleh batalkan akad, hukumnya sunat. Jangan salah faham, bukan wajib. Bukan wajib menerima permintaan kita. Tak. Asalnya kalau kita dah setuju, macam kita dah jual atau kita dah beli, bila kita berpaling, kalau kita di tempat yang lapang kita berpaling, atau di tempat yang ada kedai, kita dah keluar daripada kedai tu, jadi perpindahan milik berlaku dan kita tak boleh batalkan. Tak boleh batalkan akad jual beli tersebut. Tak boleh. Jadi kadang-kadang kita tersilap beli. Betul tak? Tersilap beli. Atau kadang dah beli, tiba-tiba rasa macam rugilah, nak pakai duit pula, kan? Rasa nak pulang balik. Jadi hukum orang tu, pihak yang sebaliknya, contoh kita nak pulang balik penjual, nak minta penjual pulangkan balik duit kita. Sebab kita rasa, tiba-tiba rasa macam tak nak guna benda ni, barang tu tak apa nak guna, kita ada keperluan lain yang kita nak beli dengan duit kita tadi, kita nak cancelkan pembelian tadi. Hukum dia menerima pembatalan tersebut adalah sunat, bukan wajib. Maksudnya kalau dia tak nak, tak boleh buat apa tuan-tuan, sebab akad dah dibatal. Kadang-kadang orang tersilap tu tak, pergi kedai beli barang, dia tersilap bagi harga. Dia tersilap bagi harga. Dia nak jual baju, dia jual RM10, padahal baju tu harga dia RM50. Tapi dah akad, saya jual, saya beli, dah bayar, dan orang yang beli tu dah keluar. Bila dah keluar, dia tak boleh paksa. Bang, minta maaf bang, telefon balik, bang, tadi tersilap, saya nak datang balik kedai saya, bayar lagi RM40, atau pulangkan baju tu. Kita tak boleh paksa. Hukum dia pulangkan balik, hukumnya adalah sunat. Jadi siapa yang diminta untuk membatalkan akad, maka hukumnya sunat, dia terima. Sebab itu dalam bab memudahkan urusan orang. Memudahkan urusan orang. Orang tak akan pulang sesaja tuan-tuan. Orang pulangkan mesti ada sebab, mesti ada maslahat. Jadi membebaskan. Dalam hadis Nabi kata apa? Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa yang membebaskan orang mukmin satu kesusahan daripada kesusahan dunia, maka Allah SWT akan membebaskan dia daripada kesusahan akhirat. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW telah bersabda, hadis riwayat Abu Dawud. Apa kata Rasulullah SAW? Man aqala musliman bi bai'atihi aqala Allahu atharatah. Barang siapa yang membebaskan orang muslim daripada jual belinya, dia nak beli, dah beli, tiba-tiba dia nak cancel, kita terima dia cancel, maka Allah SWT akan bebaskan dia daripada kesusahan dia. Sebab tu bila ada balasan seperti ini, jadi ulama mengatakan hukumnya sunat. Jadi seperti mana akad-akad yang lain ada rukun, iqalah juga ada rukun. Seperti mana yang kita selalu sebut sebelum ni, pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, ijab dan qabul itu hukumnya wajib. Rukun, kena lafaz. Kalau tak lafaz tak sah. Itu cuma mutakhirin mazhab Syafi'i, ulama-ulama terkemudian cakap tidak mengapa. Jadi seperti mana jual beli ada akad, untuk membatalkan jual beli pun ada akad. Apa dia? Sama juga, iaitu kena ada lafaz ijab dan qabul. Saya nak batalkan
jual beli ini. Okey, saya terima pembatalan ini. Contoh. Jadi, apa-apa lafaz yang menunjukkan akad itu akan dibatalkan. Dan disyaratkan juga akad tersebut mesti dalam satu majlis. Kita dah bincang sebelum ni, satu majlis tu maksudnya apa? Kalau dia berada dalam premis kedai, dia belum keluar daripada kedai. Kalau dia ada di luar kedai, di tempat lapang, mereka berpisah. Kan? Kita bincang. Maksudnya selagi mana antara ijab dan qabul tersebut berada dalam satu majlis, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Contoh, nak bincang kawan nak pujuk. Kita beli kereta dia, baru seminggu. Asal nak pakai dia, dah pulang balik kereta. Nak pujuk balik dia untuk pulangkan semula kereta. Jadi kita nak pujuk, kita pun ajak dia pergi Kuala Lumpur. Jadi tolong aku nak ni, aku nak cancel lah beli kereta itu. Dan kita, dia tak cakap setuju lagi. Tapi kita belum pisah dengan dia. Sebelum turun kereta sampai Kuala Lumpur, lepas 3 jam setengah, dia kata okey lah, saya setuju. Maka tidak mengapa dianggap satu majlis. Sebab apa? Sebab dia belum berpisah lagi. Dia belum berpisah lagi. Okey. Jadi syarat-syarat iqalah, yang pertama mesti pilihan sendiri. Kedua-dua pihak mesti redha. Pihak yang menawarkan redhalah. Pihak yang ditawarkan, yang diminta untuk membatalkan akad tersebut, syaratnya dia mesti redha. Dia mesti setuju. Kalau dia dipaksa untuk membatalkan akad tersebut, maka akad tersebut hukumnya tidak sah. Pembatalan tersebut tidak sah. Yang kedua, tidak ada penambahan dan pengurangan daripada asal akad tersebut. Tidak ada pengurangan atau penambahan. Kita jual, orang jual barang pada kita, kita beli barang, harganya RM10. Bila kita nak pulang balik, dia kata kalau RM9 boleh. Kalau RM9 boleh, sebab orang dah ambil ni. Kan? Dia untung saya nak pulangkan balik. Kalau tak, saya tak, dah beli lah. Kita pun terima, maka hukumnya tidak sah. Hukum pembatalan itu tidak sah. Sebab apa? Sebab asal lebih banyak daripada masa pembatalan. Masa batal dapat RM9, sedangkan asalnya RM10. Maka ketika itu tidak sah akad tersebut. Jadi keadaan kembali seperti biasa. Apa maksud keadaan kembali seperti biasa? Maksudnya barang tersebut masih milik pembeli dan duit tersebut masih milik penjual. Tidak berlaku pertukaran. Tidak sah. Macam tu juga tak sah iqalah kalau ada penambahan. Contoh macam mana? Contoh, masa kita beli ibu lembu. Di ibu je. Kebetulan dia mengandung. Masa nak batalkan, nak pulangkan esok lusa, lembu tu bersalin. Kita ni nak buat korban. Tak tahu bila lembu tengah bunting. Esok lusa korban, tiba-tiba hari ni dia bersalin, tak sampai hati. Kalau kita sembelih, anak dia nak tahu siapa? Sial, dia tak ada mak. Jadi kita nak batalkan akad tersebut, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab asalnya seekor. Nak pulang tu dah jadi 2 ekor. Asalnya seekor, nak pulang dah jadi 2 ekor. Jadi ketika itu dilarang iqalah.
Dilarang iqalah. Nah, itu pandangan mazhab Syafi'i. Cuma dalam kitab fiqh manhaji kan ada membawa pandangan yang lain. Sebab apa? Sebab sekarang ni banyak pembatalan akad ada tambahan dan ada pengurangan. Betul tak? Jadi pengarang kitab fiqh manhaji mendatangkan satu pandangan yang mungkin kita boleh guna pada zaman sekarang sesuai dengan apa yang berlaku usia kita. Jadi dia kata wa minal fuqaha'i kal imami Malik rahimallahu ta'ala man yara anna al-iqalata bai'un jadid li'annaha naqala lil milki bi iwadin ala wajhi taradi. Sebagian daripada fuqaha seperti al-Imam Malik radhiyallahu anhu, dia berpandangan sesungguhnya iqalah ini adalah jual beli yang baru. Kita dah jual, kan? Kita dah jual beli, kita dah beli barang, kemudian kita ambil barang, dia ambil duit, selesai. Jadi bila kita jumpa dia, Imam Malik kata dia bagi duit kat kita, dia beli barang kita balik. Jadi kita bagi barang pada dia. Jadi seolah-olah dua jual beli yang berbeza. Imam Malik tidak anggap iqalah ni sebagai pembatalan jual beli, dah. Dia kata iqalah ini adalah jual beli yang baru. Sebab jual beli tadi selesai, kita jumpa, kita sepakat, kita bincang untuk jual balik barang kita sebab kita tak guna dah. Jadi kalau mengikut pandangan Imam Malik radhiyallahu anhu, iqalah ini adalah jual beli yang baru, maka tidak ada masalah ada penambahan dan ada pengurangan. Sebab apa tak ada masalah? Sebab ini akad yang beza. Apa salahnya? Contoh, di Mesir sekarang dalam tempoh 4 bulan ni ada perkara ajaib yang berlaku, tuan-tuan. Di Mesir sekarang ni dalam tempoh 3 atau 4 bulan lepas melarang, menghentikan import kereta daripada luar. Import kereta daripada luar dihentikan. Bila import kereta daripada luar dihentikan, kereta baru tak banyak. Bila kereta baru tak banyak, kereta second hand naik harga. Kawan saya ada beli kereta 200,000 ya, second hand. Sana second hand mahal, tuan-tuan, bukan macam kita. Second hand mahal. Kalau harga baru, kereta tu dalam 300,000. Lepas 6-7 tahun pakai, mungkin harga dia masih 200,000, 250,000, tak macam kita. Dia tak jatuh teruk macam kita Malaysia. Mungkin sebab ada kaitan dengan import export. Jadi kebetulan duit dia jatuh, dolar naik, dan kerajaan menghentikan import kereta. Jadi kereta tadi dia beli second hand, beli berapa, tuan-tuan? Harga 200,000. Bila berlaku begitu, harga dia naik. Harga kita second naik 250,000. Katalah dia beli daripada kedai jual kereta 200,000. Lepas 2 bulan tiba-tiba harga naik. Jadi salah tak kalau dia nak jual kat kedai yang sama dengan harga 250,000? Tak salah. Betul tak? Apa salahnya? Ini kan dah milik dia. Ini akad yang baru. Seperti mana tak salah dua jual beli yang beza, begitulah pandangan Al-Imam Malik radhiyallahu dalam bab iqalah. Dia kata kalau batalkan ni akad baru, tapi kalau akad baru tak kisah, kan? Nak naikkan harga ke, nak kurangkan harga, tak apa, sebab akad baru. Okey. Jadi ini yang berlaku pada zaman sekarang. Ini yang berlaku pada zaman sekarang, sebab biasanya orang tak setuju kalau nak batal-batal ni tanpa ada apa-apa bayaran, betul tak? Kita dah order homestay, dah bayar deposit, kita nak batalkan, susah nak jumpa orang pulang balik semua, betul tak? Lepas ni dia akan cah kat kita. Pulangkan balik, saya tak siap pulangkan balik. Macam tu juga kalau kita beli barang, susah, tuan-tuan, kita beli barang pasar raya, cancel. Tuan-tuan rasa boleh tak kita bawa barang yang sama pergi pasar raya, dapat duit? Biasa tak? Tak dapat, tuan-tuan.
Pasal yang baik pun boleh kata ambil barang lain yang seperti dia atau lagi mahal daripada dia. Sepatutnya tak boleh. Sebab apa? Sebab ada pertukaran kat situ, ada penambahan-pengurangan. Tapi kalau ikut pandangan Imam Malik radhiyallahu anhu, ianya hanyalah jual beli yang baru, maka tidak mengapa. Jadi dalam bab memudahkan pertama dan bab untuk mengelakkan orang berdosa, sebab benda ni dah berlaku banyak, maka dalam bab ini harus kita taklid mazhab Imam Malik radhiyallahu anhu. Selesai bab iqalah. Ada masa lagi kita masuk tajuk yang baru, as-salam, jual beli salam. Ta'rif wa huwa fi lughat as-salaf. As-salam dari sudut bahasa maksudnya as-salaf. Jadi jual beli ini namakan salam dan jual beli ini namakan salaf. Apa dia? Wa syar'an wa bai'u syai'in mausufun fi dhimmati. Kita jual suatu barang yang disifatkan fi zimmati, benda tu belum ada lagi. Kita nak jual barang yang belum ada, tapi insya-Allah boleh ada. Tapi barang tersebut boleh disifatkan. Contoh, ni maksudnya apa? Jual beli tempahan. Kita nak beli kereta sekarang, betul tak? Ada tak siapa yang beli kereta baru hari ni pergi kedai terus boleh beli? Tak ada. Semua tempah. Jadi dia kata baik salam ni apa? Jual beli satu yang boleh kita sifatkan. Ada ni gambar kereta, enjin dia macam ni, bentuk dia macam ni. Tengok contoh kereta tu macam ni. Sebiji macam ni. Cuma pilihlah nak warna apa. Kita pun tengok apa semua, okey, setuju. Boleh. Jadi difahami daripada takrif ini, jual beli tersebut barang mesti boleh disifatkan yang kita faham. Kalau hanya cerita, tak tahu macam mana, tak pasti bentuk macam mana, maka tak boleh jual. Tak dapat digambarkan. Okay, kita nak cerita kita paling laju di dunia. Ada tak gambar? Tak ada. Tapi kita ni sangat berkualiti, harganya sekian-sekian. Maka barang tersebut tidak boleh ditempah. Bilafzi salam awis salaf, dengan lafaz salam ataupun salaf, dua lafaz yang beza yang masuk tempahan. Jadi musannif kata apa? Wa huwa naw'un minal buyu' wa huwa mustasna min bai'il ma'lum wa ma laysa indal insan. Ianya adalah jual beli dan dia terkecuali daripada jual beli barang yang tak ada pada manusia. Kita dah bincang sebelum ni, antara syarat jual beli mestilah al-qudrah ala taslimihi. Kalau tuan-tuan ingat, syarat sah jual beli barang, kita mesti mampu serahkan barang tersebut. Barang tersebut ada, kita mampu serahkan. Kalau barang tersebut tak ada, asalnya jual beli tidak sah. Tidak sah jual beli benda yang tak ada. Tapi dikecualikan dalam urusan as-salam, tempahan. Tempahan dibenarkan walaupun tak ada. Tapi ada syarat-syaratnya yang kita akan bincang selepas ini, insya-Allah. Dalilnya apa? Dalilnya seperti mana yang disebut dalam Sahih Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, man aslafa falyusli fi kailil ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Nabi kata apa? Man aslafa, siapa yang nak menempah, nak tempah, maka dia tempahlah fi kailin ma'lum. Kail sukatan yang diketahui. Tak boleh tempah macam tu je. Nak tempah, bayar duit dulu, kan mestilah fi kailin ma'lum, sukatan yang diketahui. Berapa banyak kita nak tempah? Boleh. Wa waznin ma'lum, timbangan yang diketahui.
ila ajalin maklum, pada waktu bila kita nak barang tu mesti diketahui. Tak boleh tempah benda yang kita tak pasti. Contoh, saya nak tempah, kita tengok ada pokok rambutan, tengok dah bunga dah. Kita pun kata saya nak tempah satu pokok, saya nak tempah hasil satu pokok dengan bayaran RM3,000. Satu pokok. Nanti bila buah rambutan dah merah, saya ambil semualah, kira semua saya punya. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Nak tempah mesti waznin maklum, timbangan yang pasti, sukatan yang pasti. Kalau buah tersebut dijual dengan cara sukat, maka sukatan tu pasti. Kalau buah tu dijual secara timbang, maka timbangan tu kena pasti. Jadi kalau kita main tempah, buah tak ada lagi buah bunga, kita bayar dan kita nak ambil semua hasil tu pokok, maka hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Dan perkara ini pun kita pernah bincang. Sebab tu, kalau nak beli buah atas pokok, ulama kita syaratkan nak beli secara rambang ni, nak beli satu pokok buah. Buah tu mestilah dah boleh dimakan, dah boleh dipetik. Contoh kita nak beli rambutan satu pokok, boleh tak? Boleh. Dengan syarat kita pergi kat pokok tu, buah-buah dah masak dah. Kita nampak buah, okey, saya nak beli satu ni berapa. Walaupun tidak ditimbang. Kenapa boleh? Sebab tu bukan tempahan, itu beli terus. Boleh. Dan barang itu sudah boleh, buah itu sudah boleh digunakan, itu dimakan boleh. Tapi apa yang dilakukan pada ketika ini? Sistem pajak pokok bercanggah dengan kaedah fiqh muamalat dan hukumnya tidak sah. Tuan-tuan, hukum tak sah ni besar tuan-tuan. Bila tak sah, apa yang kita dapat tak halal. Jadi kita jaga. Ini turun-temurun dilakukan oleh orang kita. Tempah buah. Baru ada bunga, tempah buah. Sebab apa Islam tak benarkan jual beli macam ni tuan-tuan? Tempahan seperti ni, sebab apa Islam tak benarkan? Sebab akan berlaku pergaduhan. Boleh laku pergaduhan. Contoh, saya ambil contoh. Ada satu pokok musangking yang setiap tahun pokok ni kurang-kurang boleh hasilkan 300 hingga 400 kilo buah. Contoh ya. 300, 400 kilo buah. Jadi saya nak pajak pokok ni. Saya pun bagi RM4,000. Nampak dah bunga kan? Dah bunga. Atau buah dah tumbuh sikit. Buah yang sikit tu belum boleh makan gitu kan? Saya pun kata, saya bayar RM4,000, hasil ni saya nak ambil pokok ni daripada awal ke hujung. Setuju tak? Setuju. Saya bayar. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau tiba-tiba esok ribut, pokok tu tumbang, jadi tuan punya kebun tu kena pulangkan duit ke tak? Tuan punya kebun cakap, aku tak bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab kau dah pajak pokok ni. Untuk tahun ni tak ada hasil, tak ada rezeki. Marah tak tuan-tuan? Orang yang memajak. Marahlah. Satu apa tak dapat tiba-tiba. Marah tak? Marah. Tu satu sudut. Sudut yang kedua, biasa 200-300 kilo buah. Tiba-tiba tahun tu 1000 kilo. 3 kali ganda. Rasa tuan punya kebun puas hati tak? Biasa 200-300 kilo je. Rezeki dia 1 tan, 1000 kilo. Tuan punya kebun takkan puas hati tuan-tuan. Dia akan cakap, tambahlah sikit. Betul tak? Biasa 200-300 kilo ni banyak ni, tambahlah sikit. Kok mana pun tuan-tuan akan menyebabkan pergaduhan
di antara kedua pihak. Sama ada pihak yang memajak ataupun tuan kebun. Jadi sebab tu Islam melarang jual beli tempahan, melainkan kalau ada timbangan sukatan yang khusus. Benda yang khusus boleh tempah. Boleh tempah. Tempah ni maksudnya tempah berbayar, tuan-tuan. Kadang-kadang kita kan mau pergi laut kan. Nanti kalau ada tenggiri saya tempah ya. Itu lafaz tempah tu tak sama macam kitab ni. Tu tak apa. Sebab apa, kita bukan bayar pun. Kalau ada adalah, tak ada tak adalah. Itu kita panggil apa ya? Bahasa Melayu tempah lah, tapi bahasa Arab tu tak boleh tempah. Hanya janji nak beli kalau ada. Itu je. Tawaran untuk membeli kalau ada. Jadi begitu. Okey. Rukunnya, tuan-tuan, seperti mana jual beli yang lain ada rukun, begitu juga jual beli secara tempahan ni ada rukun. Rukun yang pertama al-aqidan, dua orang berakad, iaitu orang yang menempah dan orang yang menerima tempahan. Jadi syarat dua orang yang berakad ni sama macam syarat orang yang jual dan orang beli. Cuma terkecuali dalam jual beli tempahan ni dikecualikan tidak mengapa orang yang buta, orang yang tak boleh lihat. Kita tahu kalau dalam jual beli orang buta ni tak sah jual beli, dia kena ada wakil. Dia baru sah jual beli. Tapi dalam tempahan tidak mengapa. Tidak mengapa. Cuma sebab apa tidak mengapa? Sebab yang kita sifatkan tak semestinya lihat. Kan dia kata jual beli sesuatu yang disifatkan. Yang kita sifatkan ni tak semestinya lihat. Tengok nampak, okey, nak beli tak? Air gaul ni. Macam ni ya. Sama ada melihat. Kalau tak nampak pun kita boleh cerita, nak beli tak air gaul? Yang macam mana? Kan kita mau cakap yang 800 ml. Yang 800 ml kan dalam botol satu kotak 24. Jadi dengan cara kita sifatkan tersebut pun orang boleh faham. Sebab tu berbeza sedikit syarat dua orang yang berakad dengan syarat dalam jual beli, iaitu dikecualikan boleh melihat. Yang kedua, as-sighah. As-sighah, lafaz. Kena ada lafaz. Saya nak tempah, saya menerima tempahan. Dan macam biasa, sirah ni mesti dalam satu majlis. Persetujuan ijab dan qabul mesti satu majlis. Dan disyaratkan juga tidak ada khiyar syarat. Kita pernah bincang sebelum tentang khiyar. Khiyar syarat ni pilihan untuk membatalkan akad yang kita syaratkan masa kita mula-mula jual barang. Tapi syarat untuk membatalkan akad, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh melebihi tempoh 3 hari. Saya jual kereta ni pada awak, kan? Lepas tu beli tu, saya nak bagi saya satu syarat. Saya nak tak syarat. Syarat apa? Kalau saya tak sisa 3 hari ni, saya boleh batalkan akad. Dalam jual beli boleh begitu. Tapi dalam tempahan tidak boleh seperti itu. Begitu juga disyaratkan mesti menyerahkan bayaran ketika majlis akad. Mesti serahkan bayaran semua sekali ketika mana kita menempah. Dia tempahan ni tuan-tuan, kalau dah muamalat,
di bawah dua tajuk. Yang pertama kita akan jumpa dalam salam. Yang kedua kita akan bincanglah istisna. Istisna. Jadi tak apa. Dalam bab ni kita bincang tentang salam. Maksudnya kalau kita serahkan separuh, sebahagian, maka akad jual beli salam tersebut hukumnya tidak sah. Tidak sah tempahan tersebut. Sebab salam, dalam jual beli salam disyaratkan mesti menyerahkan semuanya sekali. Saya rasa cukup setakat itu tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung di sesi akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.